Assalamualaikum guys and welcome back to my channel. Hari ni setelah sekian lama aku tak buat video sebab aku sebenarnya baru pindah kerja. Aku dah tukar kerja dekat dengan second link lah. Alhamdulillah lah, lama dah duk cari kerja dekat-dekat ni kan. So bila tukar kerja tu aku punya jadual harian pun dah berubah lah. So aku agak sibuk lah untuk sebulan 2 yang pertama ni kan. So hari ni on the way balik kerja, aku dah buat satu video lah. Dan video hari ni aku nak cerita pasal segmen 600cc. Sebab aku rasa segmen ni antara segmen yang paling orang kata complicated lah kita nak explain. Sebab ada banyak jenis motor tapi duduk dalam range cc yang sama lah. Ok, baru ni aku ternampak beberapa posting dekat social media berkaitan dengan kelas 600cc kan. So aku terpanggil untuk nak buat video pasal kelas 600cc tu hari ni. Ok, first posting yang aku nampak ni, aku tak pastilah dia ni salesman ke vloggers ke kedai motor ke, aku tak pastilah. Cuma dia letakkan gambar Kawasaki ZX-6R bersebelahan dengan QJ Motor SRK 600 RC. Lepas tu dia kata kalau kata berminat kan, tapi belum berkemampuan nak pakai ZX-6R, SRK 600 RC ni pun okey juga, mampu milik kan, jajan pun banyak. Dia cakap macam tu lah. So bagi aku post macam ni agak misleading lah. Aku tak pastilah kan post tu niat dia sengaja atau tak sengaja tu aku tak pastilah kan. Tapi kalau dia sengaja untuk nak upkan market SRK 600 contoh dia salesman lah, dia nak jual SRK 600. So dia sengaja buat post tu macam tu supaya benda tu jadi kekeliruan. So orang yang mungkin tak berapa tahu kan, dia akan beli motor tu kan, sebab dia ingat sama level ataupun sama kategori, sama jenis kan. Padahal cc je sama kan. Lepas tu pula sama-sama four inline, yang tu saja yang sama, tapi motor tu memang totally different kategori sebenarnya. So untuk orang yang tak tahu, mungkin dia akan tersalah beli kan, lepas tu pakai sat tak puas hati, mula kata ni motor China kan, tak best lah, pakai sat dah rasa nak upgrade lah kan. Padahal kalau kita tahu motor tu duduk dekat tempat mana, kategori mana, okey je kita beli SRK 600 RC tu, best je kan sebenarnya. So hari ni aku nak cerita pasal segmen ni. Bukan segmen dah, kelas 600cc ni kan. Untuk pengetahuan nampak lah, kelas 600cc ni pun sebenarnya dah membesar lah. Ada yang sampai 800cc, 900cc, tapi dia still duduk dalam kategori yang sama lah. Tapi yang tu topik untuk another video lah. So lah ni aku cuma nak cerita jenis-jenis lah. Ok, jenis yang pertama yang duk ada dalam kategori ni adalah Super Sport. Super Sport ni tak banyak explanation. Aku nak explain kat apa, senang, simple. Motor ni motor lumbar, tapi dia ada lampu, dia ada number plate. Yang tu saja, yang tu lah Super Sport. Apa nak tahu motor Super Sport ni yang mana satu, apa Google saja World Super Sport. Motor apa duk ada dalam kategori World Super Sport tu, dia lah Super Sport. Dan suatu ketika dulu, lebih kurang 10 ke 15 tahun lepas, kategori ni tak pening sangat. Dia cuma ada dua je, satu Super Sport, satu Sport Touring. Contoh kalau Yamaha dia ada R6, dia ada juga SJ6. Suzuki kalau ada Gixxer 600, dia ada juga SV650. Lepas tu banyak macam Kawasaki ZX6 dengan ER6 kan. So dia ada Super Sport dan dia ada Sport Touring. So simple lah, senang orang nak jam, senang orang nak faham. Tapi zaman lah ni dia dah ada dua lagi kategori baru lah. Mungkin bukan dua, mungkin tiga. Yang satu tu new generation Super Sport lah. Tapi cc dia pun dah lain, tapi still bersaing dalam kelas yang sama. Contoh macam Yamaha R9, Panigale V2. So ini generation baru lah. Tapi kita bukan nak cerita pasal tu, kita nak fokus on kelas 600 ni. Ok, so kita cerita dulu pasal Sport Touring. Sport Touring ni basically motor naked tapi berfairing. Ibaratkan motor tu dia punya chassis tu chassis UJM lah. UJM bermaksud Universal Japanese Motorcycle.
ataupun chassis neutral lah. Chassis yang bukan dicipta untuk race focus, bukan dicipta untuk tackle corner apa semua. Tapi bukan bermakna performance dia tak best, dia still best, cuma dia bukan fokus untuk situ. Dan dia punya gearing apa semua, dia punya power band semua untuk keselesaan menunggang atas jalan raya. Sebab tu zaman dulu kalau kata motor tu buat untuk race, dia panggil super sport. Tapi kalau motor tu untuk naik ke jalan, dia kira sport touring. Cuma lah ni dia ada satu lagi tambahan kepada kategori sport touring ni, kita panggil semi sport touring. Contoh semi sport touring ni, Honda CBR 650R ataupun Daytona 660 ataupun GSX 8R ataupun Ninja 650. Ini semua kategori sport, semi sport touring lah. Dia sama macam sport touring tadi kan, chassis universal, chassis neutral, tapi dia main dengan full fairing. Lepas tu pula dia punya ergonomik tu sedikit sporty, sedikit agresif, tapi still dalam kategori yang selesa. Macam aku naik CBR 650R hari tu, apa tu lepas, memang sangat-sangat selesa. Walaupun dia kategori sport bike yang menunduk, tapi dia tak terlampau menunduk. Contoh macam dulu zaman sport touring, betul-betul pure sport touring ni, aku bagi contoh macam SJ6 apa semua tadi kan. Memang dia sebiji motor naked lah, cuma dia berfairing. So untuk kegunaan highway sangat-sangat best lah. Sebab kita selesa macam naked, tapi kita tak belaga angin. Dia ada wind protection. And then ada satu kategori yang baru dipopularkan sejak 5 tahun yang lepas lah, kategori middleweight sport bike. Ada yang panggil middleweight sport bike, ada yang kata not so super sport bike, ada yang kata road focus super sport. Ikut suka lah. Janji kita nak cerita bagi apa faham lah kelas-kelas ni kan. Motor pertama yang pecah tong lah kata, yang popular kan motor kategori ni adalah tak lain tak bukan lah Aprilia RS 660. Dia motor yang dicipta untuk performance fokus macam super sport lah. Kira dia punya chassis tu dicipta untuk tujuan sport bike, macam super sport juga dia punya chassis. Cuma dia tweak sikit dekat dia punya ergonomik tu, dia naikkan sikit ya dia punya handle tu, tak naik banyak, naik sikit je daripada super sport. Lepas tu dia punya engine, dia punya tuning, dia punya gearing, power band semua lah, fokus untuk kegunaan jalan raya. So yang ni kita panggil sebagai middleweight sport bike lah. Yang ada dalam kategori middleweight sport bike ni sekarang ada 3 lah setakat yang aku tahu. Aprilia RS 660, Yamaha R7, dan juga tak lain tak bukan 675 SR daripada CM Moto. Kalau apa tengok video review 675 SR aku ada cakap dia punya corner memang steady, dia punya corner memang melekat. Sebab chassis dia tu memang chassis yang dicipta macam super sport. Tapi dia bukan super sport. Dia tak fokus on power semata-mata. Dia fokus on usability dan practicality atas jalan raya. Tapi ergonomik dia semua almost lah 90% ke arah super sport. Dan bagi aku yang ni jenis motor yang best in both world lah. Sebab hang nak pergi main corner pun dia sedap, hang nak naik atas jalan biasa pun tak payah nak memerah sangat, selesa lah. Tapi still seronok untuk naik kan. Dan orang ada seorang dia masih anggap kategori middleweight sport bike ni sebagai sport touring lah. Aku tak kata dia salah lah, sebab aku faham dari mana mainnya tanggapan tu. Sebab macam aku cakap lah, suatu ketika dulu kalau motor tu untuk racing dia super sport, kalau motor tu untuk atas jalan raya dia sport touring. Simple. Dua jenis lah, dua kategori lah. Dan ni dia duk main macam-macam lah kan. Lepas tu contoh macam Yamaha R7, dia pakai chassis daripada MT-07 juga. Tapi dia ada tweak sikit. Dia ada tweak sikit untuk jadikan dia middleweight sport bike. Compare dengan pesaing yang lain, memang seketui naked macam tu. Mereka ambil, mereka top fairing, lepas tu tukar pakai clip on saja. Tak adjust apa lah. Daripada segi chassis tu tak ada adjustment apa-apa. Yang tu lah yang semi sport touring.
Aku tahu, aku rasa cara aku cerita ni pun macam melerek sikit kan. Sorry sangat-sangat lah sebab aku lama tak buat video kan. So lah ni kita revise balik. Kita revise balik, cerita balik secara simple lah. Okay, kalau kita cakap pasal sport touring, yang ada dalam kategori sport touring ni macam Tracer, Yamaha Tracer. Lepas tu pula Versys. Yang tu kira Versys dia sebab nama dia Versys, Versatile System. Dia nak kata sport touring, adventure touring lebih kurang lah. Lagi satu yang dalam kategori semi sport touring ni, di mana besi chassis naked tapi di sport kan, CBR 50 GSX AR Daytona 650. Yang ni kategori semi sport touring lah. Then middleweight sport bike, macam aku cakap tadi lah, 3 biji motor tu. Dan juga super sport. Super sport ni tak disangka lah, memang pure performance brand lah kan. Apa tahu lah CBR 600 ZX6 GSX 600 Panigale V2 Street Triple 765 RS. Street Triple bukan naked lah. Street Triple dia naked sebab dia sebenarnya super sport yang dibogelkan lah. Tapi chassis dia tu chassis super sport lah. Tapi tak apa, yang tu cerita lain. So lah aku nak cerita bagi apa faham sikit-sikit lah. So aku harap video ni dapat membantu hampa serba sedikit lah. Maaf lah atas kekurangan video ni kan. Lama tak buat video, memang agak awkward lah aku nak bercakap pun. Sebab lah aku buat video pun video POV lah, seingat aku. Okay kan, kalau ada apa-apa hampa nak tambah, hampa rasa macam information aku ni ada benda nak kena tambah lagi, hampa tambah lah dekat ruangan komen tu kan. Sama-sama kita berbincang secara ilmiah lah. Dan kita share benda ni bukan sebab apa, supaya orang yang baru nak berjinak, baru nak masuk dunia ni, dia nak beli, dia tahu apa yang dia beli. Aku tak kata mana bagus daripada yang mana. Cuma kita nak bagi kita tahu kita beli tu benda apa. Okay gang, thanks for watching. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum.